Selepas kita belajar sistem ahli, hari ini kita akan pergi satu lagi topik iaitu Pakatan Murni. Topik fokus kita adalah Pakatan Murni Pra-Perikatan. Okey. Apa itu Pakatan Murni? Okey, so dengan itu kita kaji apakah definisinya. Okey. So, maksud ataupun definisi Pakatan Murni adalah usaha semua kaum tanah Melayu. Okay, usaha semua kaum tanah Melayu untuk menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Okay. Ini adalah kerana setiap kaum di tanah Melayu pada waktu itu mempunyai tuntutan dan masalah yang tersendiri. So, diharapkan melalui rundingan ini mereka dapat hasil kerjasama dan tolak ansur politik. So, boleh dikatakan Pakatan Murni merupakan jalan penyelesaian untuk menyatu padukan pelbagai kaum di tanah Melayu pada waktu itu. Okey, so ini adalah maksud Pakatan Murni. Okey, so kita masuk tajuk yang kita nak bincang. 5.2.1 Pakatan Murni Pra-Perikatan. So, terjejas N tambah. Okey, so dalam tajuk ini sebenarnya kita nak bincang langkah-langkah ataupun usaha Pakatan Murni yang akhirnya menasaskan Parti Perikatan. Okey, boleh? So, kita akan bincang isinya di muka surat sebelah IJS murid-murid. Okey, ini dia. 5 langkah. Okey, Pakatan Murni. Okey, yang dilakukan oleh penduduk tanah Melayu yang akhirnya membawa kepada penubuhan Parti Perikatan. Okey, kita pergi langkah Pakatan Murni yang pertama iaitu penubuhan CLC ataupun nama lain Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum di Pulau Pinang pada Januari 1949. Okey. Apa itu CLC? Okey, so mula-mula boleh tambah nama penuh. CLC adalah Communities License Committee. Okey, sekarang kita akan tengok anggota CLC. Okey, pada awalnya CLC dianggotai oleh dua kaum terbesar di tanah Melayu iaitu orang Melayu dan orang Cina. So, orang Melayu pada waktu itu di bawah naungan UMNO dan diketuai oleh Dato' Om. Sementara orang Cina di bawah naungan MCA dan diketuai oleh Tang Chen Lock. Namun pada bulan Ogos 1949, anggota CLC telah bertambah, okay, iaitu dianggotai oleh 6 orang pemimpin Melayu dan 6 orang pemimpin Cina, seorang wakil masing-masing dari India, Sri Lanka, Serani dan Eropah. Okay, Serani is Eurasian, Eropah campur Asia. Okay, Eurasian. Okay. Dan dikatakan penubuhan CLC ini penting sebab penubuhan CLC merupakan pendekatan baru dalam arena politik di tanah Melayu. Maksudnya sesuatu yang baru yang berlaku dalam politik Persekutuan Tanah Melayu. Sebab penubuhan CLC ini kita boleh nampak ada perubahan dasar UMNO. Okey, yang tadi CLC itu dianggotai oleh ini. Okey, maksudnya bab pertama kalinya UMNO sanggup berunding dengan kaum lain. Okey. Menurut Dato' Ong yang merupakan yang di-Ketua UMNO, perpaduan antara kaum merupakan asas kemerdekaan yang bakal dicapai. Maksudnya, asas kemerdekaan yang bakal dicapai adalah perpaduan antara kaum. Dan penubuhan CLC ini merupakanlah titik permulaan kerjasama kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, so kita akan kaji apakah hasil rundingan UMNO CLC ini. Okey, daripada rundingan UMNO CLC hasilnya. Okey, so beberapa perkara telah dipersetujui dalam rundingan ini, iaitu ini dia jawapan. Okey, 1. Penubuhan RIDA. RIDA nama penuh Rural Industrial Development Authority ataupun dalam bahasa Melayu Lembaga Pembangunan Industri Desa. Okay, yang ditubuhkan pada Oktober 1950. Okay, so tujuannya adalah untuk membangunkan masyarakat
luar bandar, terutamanya kaum Melayu dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Okey, nak memajukan masyarakat luar bandar, terutamanya kaum Melayu dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Dan pengurus yang pertama adalah Dato' Ong. Okey. Okey, hasil rundingan yang kedua, pemberian kelayakan negeri 1951. Okey, apa itu kerakyatan negeri 1951? Okey, so kerakyatan negeri ini diberi kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dengan syarat ibu ataupun bapanya telah menjadi rakyat Tanah Melayu. Nah, satu lagi, pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai sama ada di peringkat perbandaran, peringkat negeri ataupun peringkat MPP iaitu Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, so itu adalah langkah Pakatan Muni yang pertama, penubuhan CLC. Okey. So seterusnya langkah kedua, Dato' Ong pada 1951 telah mencadangkan agar keahlian UMNO ni dibuka kepada bukan Melayu. Okey, Dato' Ong mencadangkan pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Okey, so apakah kesan daripada cadangan itu? Okey, kita tengok ni. Kesannya, Dato' Ong telah dikecam hebat oleh masyarakat Melayu. Okey, dikritik dengan hebat sebab masyarakat Melayu pada waktu itu enggan berkompromi untuk mengubah struktur UMNO. Okay, enggan berkompromi maksudnya tak mau berganjak untuk mengubah struktur UMNO sebab UMNO adalah untuk orang Melayu. Okey, sekarang Dato' Ong nak cadang. Okey, membuka keahlian ini kepada bukan Melayu. So, dikecam hebat. So, kesannya Dato' Ong telah meninggal UMNO lah. Okey, selepas dikecam, beliau meninggalkan UMNO dan meletak jawatan sebagai yang di-Pertua UMNO. Okey, lalu menubuhkan satu lagi parti yang dikenali sebagai IMP. Okey. So, kita akan pergi langkah Pakatan Muni yang ketiga, penubuhan IMP oleh Dato' Ong ataupun Parti Kemerdekaan Melaya ataupun Independence Malaya Party. Okey. So, apakah konsep IMP ini? Okey, yang ditubuhkan oleh UMNO. Okey, so kita kaji ni. Okey, boleh nampak cikgu besarkan. Okey, konsep IMP ni adalah kerjasama kaum dalam sebuah parti. Okey, ini konsep IMP. Kerjasama kaum dalam sebuah parti. Boleh? So, IMP ni terbuka kepada semua kaum yang mahu bekerjasama untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, so dia terbuka kepada semua. Okey, sebab Dato' Ong sudah tahu perubahan politik yang berlaku di Tanah Melayu pada ketika itu, iaitu dengan pembelian kerakyatan negeri 1951 ini tadi. Okey. Pembelian kerakyatan negeri 1951 tidak lagi menjadi orang Melayu sebagai rakyat tunggal. Sebaliknya, orang bukan Melayu juga akan menjadi rakyat Tanah Melayu. Okey, itulah mengapa Dato' Ong nak cadang pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Tapi dikecam, beliau telah menemukan IMP. Malangnya, IMP ni gagal mendapat sambutan daripada kaum Cina, India dan kaum lain di Tanah Melayu. Okey, mengapa? Sebab mereka ini tidak merasa mereka sebagai satu bangsa Tanah Melayu. Rasa perpaduan terlalu asing bagi mereka. Okey, boleh? Okey, kalau boleh kita akan pergi dua langkah Pakatan Muni yang terakhir, iaitu penubuhan persidangan kebangsaan dan penubuhan konvensyen kebangsaan. Boleh ya? Satu is persidangan kebangsaan, satu is konvensyen kebangsaan. Okey, so kita tengok langkah Pakatan Muni yang keempat dulu. Okey, boleh nampak Okey, penubuhan persidangan kebangsaan ditubuhkan pada bulan Februari 1953 oleh Sir Malcolm McDonald yang merupakan GJ Asia Tenggara pada waktu itu iaitu Governor General di King's House Kuala Lumpur. Okey, apakah tujuan penubuhan persidangan kebangsaan ini? Adalah satu, untuk mencapai kerjasama politik. Okey, kalau boleh mencapai kerjasama politik, dapat mengurangkan perasaan perkauman di kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu.
dan pengerusinya is Dato' Panglima Bukit Gantan. Okey, boleh? Itu adalah langkah Pakatan Murni yang keempat. Tambah semua isi ni. Okey, so kita akan pergi langkah Pakatan Murni yang terakhir, iaitu penubuhan Konvensyen Kebangsaan. Okey, penubuhan Konvensyen Kebangsaan oleh Tunku Abdul Rahman yang selaku pemimpin UMNO yang gantikan Dato' Ong. Okey, so bersama-sama MCA. Okey, sekali lagi Tunku Abdul Rahman telah menubuhkan Konvensyen Kebangsaan bersama-sama MCA ni yang membawa kepada pembentukan Parti Perikatan. Okey, boleh ya. So, Konvensyen Kebangsaan ini kemudian disertai juga oleh pelbagai parti politik yang lain. Okey. So, semua ada berapa langkah Pakatan Murni? Semua ada 5. Okey. Yang ini 3 ini yang dilakukan oleh Dato' Ong, iaitu penubuhan CLC, cadangan pembukaan keahlian UMNO kepada Bukan Melayu dan penubuhan IMP. Okey, 2 lagi. Satu is Persidangan Kebangsaan, satu is Konvensyen Kebangsaan. Okey, so itulah secara keseluruhan 5 langkah Pakatan Murni yang murid-murid belajar hari ini. Baiklah, murid-murid, rumusannya, murid-murid telah belajar satu, definisi Pakatan Murni, dan satu lagi is 5 langkah Pakatan Murni yang membawa kepada pembentukan Parti Perikatan yang pada awalnya disertai oleh MCA dengan UMNO. Okey, boleh ya? Setakat ini sahaja pelajaran kita. Sambung lagi untuk sesi yang seterusnya.